penjawat awam perlu menguruskan integriti dan keselamatan dengan baik. Mari kita sama-sama saksikan kes-kes yang melibatkan penjawat awam berkenaan isu ini. Assalamualaikum dan selamat malam penonton sekalian. Isu keselamatan fizikal merupakan isu yang penting ataupun aspek yang penting dalam memastikan premis atau bangunan yang menguruskan isu-isu sensitif sentiasa berada dalam keadaan selamat. Namun demikian, terdapat anasir jahat yang cuba menggugat keselamatan ini. Ayo kita ikuti laporan yang berikut. Hasil siasatan awal polis mendapati bahawa terdapat aktiviti yang mencurigakan di sekitar bilik kebal SMK Teknik. Di kawasan sana dan bilik kebal di kawasan sana memang clear. Bagus. Saya dah buat rondaan kat bawah tadi. Okey. Jom kita ronda lagi, mana tahu ada yang Dua orang remaja yang berumur 17 tahun merupakan calon Sijil Pelajaran Malaysia 2024. Jika disabitkan kesalahan, kedua-dua remaja tersebut akan didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 457 Kanun Kesesaan yang melibatkan hukuman 8 bulan penjara dan dikehendaki membayar denda sebanyak RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Saya merupakan guru besar SK Teknik. Bilik kebal sekolah kami didirikan khas untuk menyimpan kertas-kertas peperiksaan dengan selamat, dengan pintu besi yang tebal dan juga kunci ganda dan sistem keselamatan. Hanya staf dan guru yang dibenarkan dapat mengakseskannya. Selain itu juga terdapat sistem keselamatan seperti kamera pengawas untuk menjamin keselamatan pada setiap masa. Tambahan pula, polis dan gad sekolah kami juga akan menjalankan rondaan mengikut jadual masa untuk meningkatkan keselamatan. Sepandai bandar itu melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Baiklah kesimpulannya, keselamatan fizikal bangunan yang menguruskan maklumat sensitif haruslah diberi keutamaan. Alatan-alatan keselamatan seperti kamera litar tertutup dan peti besi juga bilik kebal haruslah sentiasa diselenggara dan disedia dari semasa ke semasa. Sebarang penambahbaikan premis atau pengubahan dalam struktur premis harus dilaporkan kepada pegawai keselamatan kerajaan. Saudara, ingat, jenayah membawa padah. Sekian. Pasukan polis berjaya membantras jenayah kebocoran maklumat yang berlaku di SMK Kampung Pisang pada minggu yang lalu. Ketiga-tiga tertuduh didakwa telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8-1-C-3 Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta 88 dan boleh dikenakan hukuman di bawah seksyen yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 7 tahun. Ikuti perincian jenayah seterusnya yang akan disampaikan oleh wartawan Arisa. Integriti dari keselamatan dari aspek peribadi bertujuan untuk memastikan seseorang yang diragui kesetiaannya tidak dilantik dalam perkhidmatan kerajaan. Sekiranya individu telah pun memegang jawatan, maka kedudukannya tidak akan dikekalkan. Satu kes rasuah yang melibatkan seorang guru muda di Negeri Sembilan telah berlaku baru-baru ini. Boleh tak beri sedikit tips kerana cikgu tahu kan anak saya lemah sikit dalam akademik. Video tersebut atau lebih dikenali sebagai Cikgu A telah menerima sejumlah wang daripada seorang penjaga untuk mendapatkan soalan bocor bagi ujian akhir sesi akademik 2024. Ya saya. Cikgu tak cari yang ke? Ini rasuah ke?
Tak boleh macam tu, ni salah. Tak masuk penjara punya. Tak apalah, kamu tak cakap tak ada orang tahu. Cikgu A kemudiannya dilaporkan kepada pihak berkuasa setelah kegiatannya dapat dihidu oleh rakan sekerja. Oh, okey. Dah ni. Pihak polis telah bertindak menahan Cikgu A bagi siasatan lanjut. Dulu yang menerima rasuah dan membocorkan soalan pemeriksaan. Sekarang kamu perlu ikut saya ke balai polis untuk membuat siasatan. Bukan saya. Okey. Wah, ini apa? Okey, sekarang kamu perlu ikut saya ke balai polis. Individu yang disabitkan bersalah boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun tetapi tidak melebihi 7 tahun. Maka sudah terang lagi kan bersuluh, seseorang penjawat awam perlulah menguruskan integriti dan keselamatan dari aspek fizikal, dokumen dan peribadi. Ingatlah, tanggungjawab adalah amanah yang perlu disemat. Puan, saya dah Puan. Guru berintegriti